Oke, para murid-murid. Oke, ini topik akhir sekali untuk bab 3. Oke, bab 3 kita akan belajar penghasilan sodakat. Oke, catatan Leo. Oke, tapi dia melibatkan beberapa gabungan pilihan dan ulangan. Oke, sebelum ini sudah kita belajar pilihan. Ada 2-3 jenis kan. Ulangan pun ada, masih ingat ke tidak? Oke, lepas itu kita akan belajar menghasilkan algoritma. Oke, algoritma 1. Lepas itu kita belajar sodakat dan catatan Leo. Oke, ini untuk topik ini untuk topik ini. Oke, kita tengok. Oke, untuk lebih senang faham, cikgu bagi contoh teruslah. Oke, bagi contoh terus. Lepas itu kita tengok langkah-langkah dia. Oke, 1 sampai 7. Ada langkah dia. Oke, ini salah satu contoh soalan. Oke, kita perlu sediakan satu algoritma, bukan sodakat, algoritma, bukan sodakat. Oke, yang paparkan ataupun menulis, menyatakan harga minyak petrol dari 1 hingga 100 liter. Okay, apabila diberikan harga seliter. Okay, mungkin kita nak semakkan 1 liter minyak, okay, ataupun petrol berapa harga. So, kita dapatlah, kita sediakan dulu 1 hingga 100. Okay, so ini soalan yang kita nak. Okay, macam mana kita nak menghasilkan dia punya algoritma. Okay, ini langkah pertama. Okay, waktu kamu salin, ini langkah pertama. Kena pasti masalah. Okey, masalah apa? Apa masalah di sini? Nak memaparkan kan, menyatakan harga petrol, okey, 1 liter hingga 100. Okey, kita nak 1 hingga 100 liter. Okey, beberapa harga maksudnya kita nak carilah 1 liter. Okey, 1 liter hingga 100 harga dia berapa? Okay, langkah 2. Langkah 2 apa kita buat? Harga. Okay, kita nak data input harga seliter minyak. Okay, petrol. Kita nak input dia. Harga seliter. Okay. Kemudian langkah 3. Ini langkah 1. Langkah 2. Langkah 1 kena pasti masalah. Langkah 2 data input kita. Okey, langkah 3 biasanya proses. Kita nak kira lah. Okey, kita kira apa? Ini proses lah. Okey, ingat ini ya, proses. Okey, untuk soal ni kita buat apa? Okey, kira harga minyak petrol bagi 1 liter hingga 100 liter. Okey, ini keyword dia, data input. Keyword dia kena pasti masalah. Okey, kamu gariskan ni lah. Lepas tu ayat ni mungkin boleh tulis di bawah ni. Ini keyword dia, data input. Lepas itu di bawah ni harga seliter. Lagi senang kita baca. Okey, langkah 4. Apa output dia? Okey, paparkan harga petrol bagi 1 hingga 100 liter. Boleh guna short form ni, L kan? Ada kamu belajar dalam matematik. Okey, macam simbol di liter. Okey, langkah 5. Kita nak reka bentuk algoritma. Maksudnya kita nak design kita punya algoritma macam mana. Mereka bentuk bukan merujuk kepada ini ya. Mereka maksudnya membuat mereka. Bukan nyata orang ini. Okey. Ini contoh algoritma yang kita nak kan. Ini langkah 5 ni kan. So, jawapannya inilah. Okey, ini langkah 5. Okay, boleh tulis di sini langkah 5. Sebab di sini agak padat. So, cikgu tak mau tulis di sini. Okey, sambung di sini. Langkah 1. Input harga seliter petrol. Okey, ini algoritma dia. Okey, yang kedua. Kita setkan kuantiti sifar. Kita mula dengan sifar kan. Okay, lepas itu tambah 1 kepada kuantiti. Okay, ini catatan Leo apa? Okay.
pilihan ke ulangan. Okay, kita tengok habis nanti beri tajuk. Okay, nanti baru tulis di sini lah. Okay, setkan kuantiti sifar tambah 1 atau kuantiti. Okay, kira harga petrol. Ini kan kuantiti talab dengan harga seliter. Okay, harga seliter. Dalapkan dia kuantiti berapa kita nak beli. Okay, paparkan kuantiti petrol, lepas itu harga dia. Okay, ulang langkah 3. Mana langkah 3? Okay, boleh guna nak panah ni. Ulang. Okay, ini kan sampai sini. Okay, ini adalah sehingga berapa? 100 liter. 100 hingga. Maksudnya sifar sampai 100. Okey, tamat. Ini algoritma. Ini bukan sodokot lah. Ini algoritma. Okey, sudah dapat jawapan tadi. Ini carta alur apa? Okey, boleh tuliskan sini. Ini contoh carta alur. Ulangan. Sampai 100 baru dia tamat. Okey, ini ulangan. Okey, boleh tulis tepi sini lah. Guna tak panah tu. Okey, tulis di sini sampai 100. Okey, kita tengok contoh 2. Ini agak panjang. Okey, pernah main ini mesh. Okey, pagar sasaran. Okey, kita tengok gambar dia. Dia ada satu robot kumbang kura-kura. Okey, dia minta kamu buat satu algoritma nak bantu robot kumbang ni. Okey, untuk mencari jalan keluar ke petak K. Okay, pastikan algoritma anda itu boleh digunakan tanpa tidak perlu mengira di mana tempat bermula. Maksudnya dari dia mana dia mula tak apa, tak penting kan. Kita nak ialah nak dia keluar, okay? Keluar di situ. Okay, mesh ni dia ada dua lah, A ataupun B. Okay, tengok gambar aja. Kita boleh mula di A ini, okay, jalan-jalan sampai sini. Okay, atau macam ni. Okay, so dia ada dua cara lah. Okay, ni robot kumbang kura-kura. Ladybird kan. Okay, apa kita nak? Sudah dia beritahu tadi lah. Okay, tuliskan satu algoritma. Okay, yang bantu robot. Okay, bergerak dari mana? A sampai K melalui petak kuning ini lah. Bukan petak putih lah, kira kuning ini. Okay, macam mana kita nak hasilkan kita punya algoritma. Okay, langkah 1. Sama juga, kena pasti masalah dulu. Ini tulis dulu gariskan. Okay, masalah tu tulis di bawah. Apa kita nak? Kita nak, tadi soalan sudah kita tahu kan. Kita nak bantu kumbang-kumbang mencari jalan keluar ke petak K. Itu jawapannya. Okay, ke petak K melalui petak-petak kuning. Okay, masih ingat ya dari langkah 2, data input. Okay, ada data input kat sini. Tidak ada kan? Tak ada nilai macam minyak tadi. Ada harga 1 unit. Okay, ada 1 hingga 100. Ini tak ada. Okay, so tak perlu. Okay, langkah 3 panjang ni. Okay, proses tadi mengira kan matematik, tapi di sini dia bergerak. Okay, depan satu langkah setiap kali semak petak di depannya sebelum bergerak. Okay, sekiranya ada kacauan, ada halangan tak boleh jalan. Okay, petak putih itu. Okay, maksudnya ini warna putih itu adalah halangan dia, so dia tak boleh pergi situ. So robot perlu berpusing ke kiri atau ke kanan. Okay, lepas itu baru bergerak ke depan. Okay, bergerak ke depan. Okay, apa perlu buat? Output dia. Okay, ada output sini tak? Tidak ada kan? Dia tak ada. Okay, langkah 5. Okay, reka bentuk kita punya algoritma. Okay, jika sudah sampai di petak destinasi K, melangkau ke langkah 7. Okay, kalau dia sudah sampai K, dia langkau ke 7.
Okey, jika depan boleh bergerak, depan tu kan boleh bergerak, kekal menghadap, maksudnya kalau dia boleh gerak, dia akan pergi ke depan lah. Okey, langkah 5 nanti kita tengok langkah 5 nanti. Okey, jika sebelah kanan boleh bergerak, okey, pusing ke kanan. Okey, langkah maksudnya pergi ke, okey, langkah 5. Okey, kita tengok. Jika sebelah kiri, gerak jalan, pusing ke kiri. Okey. Lepas itu pergi ke langkah 5 juga. Okey, gerak 1 petak ke depan. Okey, ulangi 1 hingga 5. Ini dah tadi. Jika boleh bergerak, okey, terus pergi ke ni. Gerak ke 1 petak ke depan. Itu maksudnya. Maksudnya gini kan, kalau dia boleh bergerak, dia terus pergi ke 5. Ini tak perlu tengok lah. Okey, kalau dia 3 sini. Kalau dia tak boleh bergerak, dia pergi ke sini kan. Kanan. So, kanan dia mesti pergi ke 5 jugalah. Okey, 4 pun sama juga. Dia akan pergi ke 5. So, ulangi langkah 1 hingga 5 sampai dia ke keluar ke titik K kan. Tamat. Okey, tamat lah. Okey, ini tadi hanya algoritma, ini baru shortcut. Shortcut mesti ada perkataan mula. Okey. Okey, kita tengok macam mana. Mula, selagi belum sampai di titik petak K, apa perlu kita buat? Jika depan boleh bergerak, kekal menghadap, maksudnya boleh langkah 2 tadi kan. Kalau boleh bergerak, dia terus pergi ke jalan lah, terus jalan lah, jangan kacau apa-apa lagi ya. Kalau tak boleh, jika sebelah kanan boleh bergerak, pusing ke kanan. Okay, kalau boleh bergerak, dia pusing ke kanan. Kalau tak boleh, pusing ke kiri. Kenapa pergi ke kiri? Sebab ada petak putih tu kan, dia mesti pergi ke kanan ke kiri lah. So, dia akan pandai ya, adjust. Okay. Tamat jika, okay, gerak 1 petak ke depan. Okay, kita bergerak pergi depan. Okay, tamat selagi. Lepas itu, tamat sampai dia keluar dari titik K ya. So, ini dia. Apa maksud? Okay, kenapa? Jika tidak pusing ke kiri, sebab arah depan dan kanan tak boleh gerak lagi lah. So, dia pergi ke kiri ya. Okay. Sebab sebelah sana ada petak putih. So, mesti pergi pusing ke kiri lah. Okay, habis. Ini topik kita akhir sekali. Ini rumusan lah sudah kita belajar. Okay, hari itu sudah kita belajar algoritma. Okay, ini yang penting lah algoritma. Lepas tu algoritma ada 2 bentuk. Okay, shortcut dia mesti mula ada perkataan mula dan tamat. Catatan dia pun sama juga. Okay, sama. Simbol dia bujuk, mula dan tamat. Okay, ini definisi dia. So, ayat dia mesti ringkas. Okay, kamu boleh guna bahasa Melayu ataupun bahasa English lah. Kalau di China sana mereka boleh guna Mandarin lah. Okay, kalau India mereka guna bahasa India. Japan mereka guna bahasa Japan lah. Okay, pembangunan. Okay, kita nak kesan rarat. Okay, hal itu sudah kita belajar. Lepas itu kita ada belajar jenis pilihan. Ada tunggal, dua pilihan, pelbagai pilihan. Ini ulangan tadi. Okay, selagi, untuk dan ulang sehingga. Ada 3 jenis yang ni lah. Okay, kalau lupa, kamu boleh balik semula ke 3.1.1 atau kita belajar semua ni lah sampai 3.1.4 lah. Okay, itu sahaja pembelajaran kita. Sekian, terima kasih.